Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kesyukuran ini kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah serta kurniaannya dapat lagi kita bersama-sama menghirup udara segar. Satu kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu nikmat nyawa yang tidak lagi terputus daripada halkum kita. Satu lagi nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Ta'ala masih lagi memberi dalam diri kita. Dan banyaklah kita berdoa agar nikmat ini tidak terputus rantaiannya kepada kita semua. InsyaAllah sedikit sebanyak dalam santai-santai, tunggu kejap weh Ustaz nak cakap FB Live Jabatan Agama Sampahang, yang mana insya-Allah nak berkongsi kepada semua sekali berkaitan tentang kesabaran. Sabar ini satu kemenangan. Sabar ini satu kemuliaan. Sebab itu orang yang sabar ni Allah Ta'ala dah firman dah, ya? Dalam firmannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Disebabkan itu, marilah sama-sama bersempena dengan lockdown, perintah kawalan yang telah diumumkan, yang diperintahkan oleh kerajaan, maka kita sambutlah dengan berlapang dada. Dan janganlah kita ni babai sangat, kata orang faham. Jangan kita ini mudah sangat tak nak dengar cakap. Jangan kita ini mudah sangat nak buat kepala otak kita sendiri. Jangan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menyambut hasrat murni kerajaan untuk membantras, untuk memutuskan rantaian yang dipanggil berus COVID-19 ini. Berus yang bukan kaleng-kaleng pak. Sekali dia merebak, Masya Allah, ya, dunia dan seisinya gempar. Namun harus diingat, ia merupakan tentera hanya sejentik Allah Ta'ala hantar, bisa menggemparkan dunia ini. Maka sama-samalah kita ingat akan Allah Ta'ala, bukan ingat akan berus itu, ya. Berus itu asbab. Oleh kerana itu, sebagai tonik kepada hati kita, ubat kepada hati kita ini, bagaimana kita nak terus dan kekalkan kesabaran ini. Antara perkara yang saya nak kongsikan di sini sama-samalah, selain kita menunaikan solat 5 waktu fardu sehari semalam secara berjemaah bersama dengan isteri dan anak-anak dan juga keluarga kita, maka di samping ini marilah sama-sama kita memperhebatkan, kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Sidang penonton FB Live sekalian, betapa hebatnya bila mana kita membaca Al-Quran, ia dapat menyabarkan kita, iaitu terutama kepada rohani kita. Dia akan memberi satu semangat yang cukup luar biasa. Antara contohnya, ya, surah apa yang saya nak sebutkan di sini adalah surah Yasin, ataupun surah-surah yang lain terpulang pada tuan-tuan lah.
Tuan-tuan, baca dengan hati yang mulus, baca dengan hati yang ikhlas. Sebagai contoh tuan-tuan, surah apa yang saya nak bawa ini adalah surah Yasin. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 2 huruf dia. Kita baca 2 huruf ni, insya-Allah bisa memberi ketenangan, ketabahan, kesabaran dalam diri kita. Belum lagi kita baca banyak. Bahkan kita baca banyak, apatah lagi. Sebab itu antara hikmat ataupun pengajaran daripada ayat ini, hikmah daripada ayat ini, Allah SWT mulakan surah ini dengan bersumpah pada 2 huruf, iaitu Ya dan Sin. Apa sebab? Sebagai menarik perhatian betapa pentingnya surah ini. Kemudian apa lagi? Allah SWT juga nak mencabar mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meniru dengan mendatangkan 2 huruf saja, terlentang terbuka. Di zaman Nabi SAW berdakwah dengan puak-puak Quraisy yang tidak mempercayainya. Dibawakan ayat suci Al-Quran, para penyair, para sastra tumbang, hanya bawa beberapa huruf je. Yasin sebagai contoh, Alif Lam Mim. Itu pun mereka dah tak mampu dah nak meniru, copy and paste tak mampu dah nak buat. Ini keperlu ayat-ayat yang lain. Yang ketiganya, antara hikmah ayat ini, Maha Suci Allah. Inilah kehebatan bahasa Al-Quran. Walaupun dengan 2 huruf sahaja, tetap memberikan impak dan kesan kepada hati yang mendengarnya. Masya Allah. Baru 2 huruf, belum lagi banyak. Inilah ubat kepada, tonik kepada hati kita sebenarnya. Yang seterusnya, hati manusia ada yang masih boleh menerima hidayah Allah SWT kerana isi hati mereka masih mahu mendengar peringatan dan juga nasihat. Dan yang terakhir sekali, mereka yang menolak peringatan dan nasihat, hati mereka akan tertutup dan ditutup oleh Allah SWT. Akhirnya mereka ini akan terus berada dalam kesesatan. Maka oleh sebab itu, perbanyaklah kita membaca ayat suci Al-Quran dan kita teruskan berdoa. Moga-moga hidayah dan berkat Allah SWT. Sebab kita berdoa, kita baca Quran, kita solat, kita berzikir, kita berselawat dan banyak lagi amalan kebaikan yang kita buat. Moga-moga rahmat Allah Ta'ala turun, diampunkan dosa kita, bahkan diputuskan segala rantaian COVID-19 yang kita kira beruh yang bukan kaleng-kaleng pak. Oleh kerana itu, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami. Sesungguhnya kami ini banyak dosanya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka, wira-wira negara yang berkorban nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami. Sesungguhnya kami tak mampu melawan virusmu. Hanya padamu saja tempat kami mengadu. Moga-moga ya Allah, ampunilah dosa kami. Cukup sekadar itu saja. Asal santan menjadi santan, asal minyak menjadi minyak. Andai ada kesalahan, mohon ampun banyak-banyak. 2-3 kucing berlari, moga rantaian
virus COVID-19 ini terputus akhirnya. Moga-moga negara kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.